Saya Azlan Syah bin Kamal Kalai akan membentangkan tentang pengenalan tajuk kami, iaitu pemindahan dan penerimaan organ. Bagi pengenalan terbagi pada dua, iaitu isu penerimaan organ di Singapura dan juga pemindahan organ manusia adalah satu tanggapan fundamentalisme. Untuk isu yang pertama, kajian mendapati bahawa Jabatan Kuasa Bertindak Buah Pinggang Muslim MKAC telah mengadakan kempen kesedaran awam tentang penerimaan organ. Menurut jumhur ulama, iaitu mereka menentang masalah penerimaan organ selepas kematian seorang, tapi mereka mengharuskan untuk berbagai sebab. Yang pertama, penerimaan organ juga merupakan sedekah, pahala dan kebaikannya berterusan selepas kematian seorang. Yang kedua, undang-undang Islam adalah berdasarkan sifat ihsan, belas kasihan, yang menyuruh pengikutnya untuk membantu dan menyumbang untuk mengatasi penderitaan manusia, seperti pesakit dengan kegagalan buah pinggang. Yang ketiga, penerimaan organ juga merupakan satu sedekah yang pahala dan kebaikannya akan kekal lama selepas kematian seorang. Akhir sekali, proses penerimaan organ ini dapat membantu mengelakkan kemudaratan yang dialami oleh pesakit dan memberi kesan pada pesakit itu sendiri, malah pada keluarga. Oleh itu, masalah keburukan dan madarat kerosakan yang mereka lalui perlu diatasi dengan cara sewajarnya. Untuk isu pemindahan organ manusia, satu tanggapan fundamentalisme. Fundamentalisme ini terbagi pada dua, iaitu untuk agama Islam dan juga agama Kristian. Agama Kristian ini bertujuan untuk menggalakkan agama kembali kepada ajaran Bible. Ajaran Bible ini disusun mengikut panduan hidup yang lengkap dan juga muktamad, manakala Islam untuk memberi inspirasi pada umatnya menyesuaikan diri dengan arus kehidupan yang serba canggih ini. Islam dikatakan sebagai cara hidup kerana perkara yang haram boleh menjadi halal dan harus boleh dilakukan sekiranya seorang itu dalam kecemasan dan bagi menyelamatkan nyawa seseorang. Akhir sekali, ikrar penerimaan organ menunjukkan bahawa Islam itu universal. Langkah ini selaras dengan prinsip Islam, iaitu bersifat rahmah. Rahmah mengajar manusia untuk saling membantu, melakukan kerja amal jariah dan mengasihi semua insan. Undang-undang Islam adalah merangkumi aspek yang fleksibel dan dinamik dan tertakluk pada keadaan semasa, tempat, situasi yang sesuai dengan peredaran zaman. Ini membolehkan agama itu kekal relevan untuk semua agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan bin Muhammad Syela, dan hari ini saya akan menceritakan tentang data-data pemindahan dan penerimaan organ. Yang pertama adalah data-data di dalam Malaysia. Raja menunjukkan data-data pemindahan dan penerimaan organ yang terkini di dalam Malaysia. Yang pertama, sebanyak 494,427 jumlah pengikrar penerima organ. Maksud pengikrar penerima organ adalah seseorang itu telah berdaftar atau berikrar menjadi penerima selepas kematiannya. Seterusnya, sebanyak 2,353 bilangan organ dan tisu selepas kematian yang telah didermakan. Manakala dengan jumlah 4,900 bilangan pesakit yang memerlukan transplant. Yang keempat, sebanyak 754 jumlah penerima sebenar selepas kematian, dan akhir sekali sebanyak 2,568 jumlah pemindahan transplantasi yang dapat dijalankan di Malaysia. Seterusnya, rata-rata di seluruh dunia. Raja menunjukkan sebanyak 106,917 pesakit lelaki, perempuan dan juga kanak-kanak di seluruh dunia yang menunggu transplant. Manakala sebanyak 17 kematian setiap hari yang menunggu organ transplant. Setiap derma dapat menyelamatkan 8 nyawa dan dapat meningkatkan melebihi 75. Dan akhir sekali, sebanyak 39,000 transplant yang dapat didermakan pada 2020 di seluruh dunia. Seterusnya, Raja menunjukkan cabbar bilangan pesakit yang menunggu dan transplant
yang dapat dijalankan pada tahun 2020 di seluruh dunia. Yang pertama, untuk organ buah pinggang, jumlah pesakit yang menunggu ada di dalam lingkungan 80,000 hingga ke 100,000, manakala transplant yang dapat dijalankan hanya bawah 25,000 saja. Seterusnya, untuk organ jantung, bilangan pesakit yang menunggu dan transplant yang dapat dijalankan ada di bawah 20,000 saja. Samping itu, untuk organ hati dan paru-paru, jumlah pesakit yang menunggu dan transplant yang dapat dijalankan ada di bawah 10,000 saja. Dan akhir sekali, untuk organ selain buah pinggang, hati, jantung dan paru-paru, untuk jumlah pesakit menunggu adalah kosong, manakala transplant yang dapat dijalankan hanya bawah 10,000 saja. Itu saja daripada saya. Saya akan pas kepada Akmal Syami untuk pembentangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal akan menjelaskan tentang maqasid syariah dan qawaid fiqhiyah yang sesuai digunakan dalam isu yang kami bincangkan. Kaedah fiqh atau dikenali sebagai qawaid fiqh yang sesuai digunakan dalam isu ini adalah: yang pertama, semua darurat mengharuskan yang haram, atau dalam bahasa Arab, ad-darurati tubihu al-mahzurati. Yang kedua, apabila sesuatu perkara sempit hendaklah diperluaskan. Dalam bahasa Arab, iza dhafa al-amru ittasa'. Okey, kaedah ini diistinbatkan daripada nas-nas syarak yang menunjukkan keringanan atau nama lain rukhsah kepada yang mudarat untuk menghilangkan kemudaratannya, sekalipun perbuatan tersebut adalah haram. Okey, yang kedua, kesukaran membawa kepada kemudahan, atau dalam bahasa Arab, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Okey, kaedah ini menunjukkan bahawa pemindahan organ adalah satu kemudahan bagi pesakit yang mengalami kegagalan organ yang tahap kritikal untuk mengatasi kesukaran yang dihadapinya. Syarak telah memberikan kelonggaran kepada orang yang berada dalam kemudaratan dengan membenarkan perkara haram bagi menghilangkan kemudaratan yang dialaminya, dengan syarat tidak ada perkara halal baginya. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya Azim akan memberi penjelasan tentang dalil berkaitan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Azad bin Muhammad Saupi. Nombor ID 200081538, kelas 3I, semester 3. Dan hari ini saya akan membentangkan mengenai dalil pemindahan organ dari perspektif Islam. Kita akan teruskan dengan dalil yang mengharuskan pemindahan organ dalam Islam, surah Al-Ma'idah ayat 32. Maksudnya, oleh sebab itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seseorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Justru maka masuk padanya siapa yang menerima untuk saudara dengan anggotanya sendiri yang bertujuan untuk menyelamatkan saudaranya atau mengembalikan penglihatan yang sudah hilang daripadanya. Yang seterusnya, antara dalil-dalil yang mengharuskan pemindahan organ daripada sudut al-qawaid al-fiqhiyah. Maksud yang pertama, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Seterusnya, semua darurat mengharuskan yang haram. Kaedah-kaedah di atas ini dia telah diistinbatkan daripada nas-nas syarak yang menunjukkan keringanan, rukhsah
kepada golongan yang mudarat untuk menghilangkan kemudaratannya sekalipun hal tersebut adalah haram. Kita akan teruskan dengan dalil-dalil yang mengharamkan pembinaan organ. Surah Al-Baqarah ayat 195. Maksudnya, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi Allah melarang kita mencampakkan diri ke dalam lembah kebinasaan. Seseorang hamba yang tabaruk dengan sebahagian anggota jasadnya boleh membawa kepada kebinasaan, dan ini bukanlah dituntut dalam Islam. Perkataan tahlukah dalam ayat ini merupakan lafaz umum yang mengandungi semua perkara yang membawa ke arah itu. Yang seterusnya, maksud dalil yang pertama, kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan. Seterusnya, kemudaratan tidak dihilangkan dengan seumpamanya. Baiklah, kedua-dua kaedah di atas ini mengandungi tegahan daripada menghilangkan kemudaratan dengan seumpamanya. Dan inilah yang terjadi dalam isu pemindahan organ, yang mana kemudaratan daripada seseorang dihilangkan, tetapi berlaku kemudaratan kepada penerima organ. Jadi sekian daripada itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan tentang solusi-solusi dan cadangan-cadangan berkenaan dengan isu pemindahan dan penerimaan organ. Berdasarkan kajian tentang isu-isu pemindahan dan penerimaan organ yang telah dinyatakan, terdapat beberapa solusi atau kaedah penentuan hukum melalui kawat fiqh atau berkaitan dengan maqasid syariah bagi menyelesaikan isu tersebut. Pertama, solusi yang dicadangkan adalah melakukan satu musyawarah, iaitu mesyuarat antara orang-orang yang mengetahui tentang hukum hakam seperti ulama dan mufti. Hal ini supaya penentuan hukum dapat dikeluarkan hasil kesempatan dari ulama dan mufti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, terdapat cadangan solusi bagi isu yang seringkali bangkit dalam negara maupun di luar negara, iaitu isu tentang menentang atau membenarkan proses penerimaan dan pemindahan organ selepas kematian. Pihak kerajaan perlu menetapkan satu akta atau perjanjian ikrar yang sesuai, yang bertepatan dengan syariat Islam dan semua agama, supaya masyarakat Islam juga mempunyai peluang untuk menunggu gilirannya bersama masyarakat lain untuk menerima organ. Menurut Islam, pemindahan organ yang dilakukan selepas kematian ini dibenarkan dengan syarat mendapat keizinan dari dua pihak, iaitu penerima dan penerima organ. Akhir sekali, cadangan solusi bagi isu prinsip Islam dalam hal yang berkait dengan halal haram dalam rawatan pemindahan dan penerimaan organ ini ialah dengan memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam, supaya mereka tidak keliru dengan prinsip yang digunakan pakai oleh agama lain. Cara hidup Islam sangat berbeza dengan cara hidup agama Kristian dan agama lain. Dalam Islam, hukum hakam boleh menjadi halal dan harus dilakukan dalam keadaan kecemasan dan demi menyelamatkan nyawa masyarakat Islam, berbanding dengan agama Kristian yang mempunyai panduan hidup yang tamat dan tak boleh diubah. Banyak kaedah fiqh, iaitu kawaid fiqh, yang boleh diaplikasi dalam bidang perubatan ini. Sekian saja, itu adalah solusi-solusi dan cadangan yang telah dibentangkan oleh saya. Sekian, terima kasih.